Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah dari kelas 3 Rasional. Hari ini saya ingin berkongsi cerita tentang sebuah buku yang berjudul Ini Semua Mitos. Buku ini mengandungi 203 muka surat. Nama pengarah dan penulis buku ini adalah Encik Adenin Roslan. Ni gambar dia kalau korang semua tak kenal. Buku ini diterbitkan oleh Sentak Press SDN BHD. Saya memilih buku ini kerana buku ini sangat bagus dan dapatlah kita bezakan sama ada sesuatu perkara atau hadis ini benar atau palsu. Buku ini juga mengajar kita tentang bagaimana untuk menapis segala ilmu yang kita dapat di media sosial ini agar kita tahu mana satu yang bertepatan dengan wahyu dan mana satu yang penuh dengan palsu. Seterusnya jadi benteng pertahanan kita untuk terselamat dari kesesatan dan fitnah akhir zaman. Tanpa membuang masa, saya ingin memberi sinopsis dan kesimpulan yang ringkas tentang buku yang berjudul Ini Semua Mitos. Jom. Korang tahu tak apa yang dimaksudkan dengan mitos dan hadis palsu ini? Mitos adalah cerita tentang seseorang atau sesuatu perkara yang tidak benar, tidak sahih, direka-reka atau lebih dikenali sebagai kisah dongeng. Manakala hadis palsu ini pula bermaksud hadis di mana teksnya bercanggah dengan kelaziman kata-kata Nabi SAW, periwayatnya berbohong atas nama Nabi SAW. Pernah tak korang terfikir mana datangnya mitos dan hadis palsu ini? Mitos ini berpunca dari 3 sebab utama. Sebab yang pertama adalah kerana tersebarnya kisah Israiliyat di kalangan masyarakat. Yang kedua kerana tersebarnya hadis palsu di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir kerana budaya taksub dengan figur-figur yang tertentu. Penyebaran hadis palsu ini pula bermula dalam sekitar tahun 40 Hijrah. Sebab utama yang melakukan jenayah ini adalah kerana perselisihan dan pertelingkaran yang bermula sejak zaman Khalifah Osman bin Affan yang mati syahid dibunuh oleh golongan pemberontak. Di zaman fitnah ini sangat banyak fakta-fakta, fahaman-fahaman, amalan-amalan dan kisah-kisah yang masyhur, namun hakikatnya ianya adalah palsu, mitos, bahkan bertentangan dengan agama. Korang jangan terkejut tahu dengan perkara yang tak benar atau hadis palsu yang selama ni korang baca dan korang yakin benda itu benar, tetapi sebenarnya itu adalah mitos dan palsu semata-mata. Sebab tu saya suka buku ini, kerana buku ini menghiburkan lebih kurang 50 mitos dan kepalsuan yang sering tersebar di kalangan masyarakat dan juga famous di media sosial. Antara mitos-mitos yang ada dalam buku ini adalah anak zina tak boleh masuk syurga, tidur time maghrib atau tidak solat maghrib ibarat berzina dengan mak dan ayah sendiri. Kalau kita tidur time azan atau baring time azan, mayat kita akan jadi berat. Kalau kita tidur lepas asar, kita akan jadi gila. Dan kalau kita, apa orang kata, kalau kita tak basuh darah time haid, jin akan jilat. Benda macam pelik kan? Tapi korang percaya juga. Sebenarnya ini mitos. Korang jangan percaya. Kalau korang percaya, orang ramai juga akan mula memburuk-burukkan para Nabi dan Rasul akibat percaya dengan kisah-kisah palsu, mengharamkan sesuatu yang tak diharamkan dalam agama dan menghalalkan sesuatu yang tak dihalalkan dalam agama. Lama-kelamaan orang ramai akan menganggap agama Islam ini seperti kartun dan bahan mainan, sehingga satu tahap masyarakat akan mula memandang rendah pada agama Islam dan mula menghina agama Islam yang suci ini. Dan juga ramai juga orang akan mula menjauhi agama Islam. Pencipta hadis palsu dan mitos-mitos ini sebenarnya sangat benci dan berdendam dengan agama Islam serta orang-orang Islam. Mereka semua inginkan kemasyhuran dan juga mereka semua ingin dicintai dan disayangi oleh golongan pemerintah. Oleh itu korang semua janganlah percaya dengan kisah palsu ataupun hadis palsu. Korang kalau nak tahu benda tu palsu atau tidak palsu, korang boleh search je kat Google ataupun search type sampai korang boleh pastikan benda tu adalah benar ataupun tidak. Pengajaran daripada buku ini adalah kita perlulah kembali kepada Allah dan hadis serta Al-Quran. Kalau tidak, kita sendiri akan memburuk-burukkan Nabi dan Rasul jika kita percaya dan sebarkan kisah Israiliyat di kalangan masyarakat. Jadi kita perlulah jauhi mitos dan hadis-hadis palsu.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.